Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, hari ni kita akan sambung belajar untuk pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi untuk hari ini, sebelum tu harap semua dah bersedia untuk pelajaran hari ni ya. Jadi untuk hari ni, Ustazah akan masuk tajuk sudah kita dah masuk pelajaran ketiga, iaitu hukum tajwid. Tajuknya bacaan ra, wakaf dan ibtida. Okey, bacaan ra, wakaf dan ibtida. Okey, hari ni Ustazah nak ambil kita bahagikan ya. Hari ni Ustazah akan ambil hukum bacaan ra sahaja. Yang ini ya. 1.35.1 hukum bacaan ra. Okey. Okey, pelajar semua boleh rujuk buku teks muka surat 15. Baik, buku teks belum dapatkan. Jadi boleh guna buku teks digital yang Ustazah dah share dalam grup. Okey. Jadi untuk yang pertamanya Ustazah nak akan bincangkan hari ini ialah cara bacaan ra. Cara bacaan ra di sini ya. Cuba tengok. Okay, kita tengok sini. Cara bacaan ra ada dua, terbahagi kepada dua. Yang pertama tafkhim. Okay, yang pertama tafkhim. Kita tukar warna sikit. Okay. Cuba sebut tafkhim. Tafkhim. Okey, ini yang pertama. Okay. Yang kedua, bahagian yang kedua tarqiq. Tarqiq. Okey, ini yang kedua ya. Tarqiq. Jadi cara bacaan ra ni ada dua ya, pelajar semua. Jadi untuk hari ni Ustazah akan ambil satu sahaja, iaitu tafkhim. Baik, sebelum tu kita tengok dulu apakah dia maksud tafkhim dan tarqiq. Okey, tafkhim dan tarqiq. Okey, yang pertama kita tengok maksud tafkhim. Tafkhim bermaksud dibaca dengan menebalkan bunyi sebutan ra. Dibaca dengan menebalkan bunyi sebutan ra. Maksudnya ra tu kita akan tebalkan sebutan ra tersebut. Okey, itu tafkhim. Yang kedua kita akan tengok tarqiq. Tarqiq apakah maksud dia? Dibaca dengan menipiskan bunyi sebutan ra. Maksudnya huruf ra kita sebutan ra kita akan nipiskan dia. Baik, itu yang kita akan belajar hukum bacaan ra. Okey, untuk hari ni kita akan highlight satu sahaja, iaitu ra tafkhim, iaitu tebal kan. Tadi saya dah bagi tahu tebal. Ra tafkhim. Okey, macam mana kita nak kenal ra tafkhim? Ra tafkhim ni kalau kita tengok dalam Al-Quran nanti, kita akan belajar sini ya. Di sini dia ada 6 jenis. 6 jenis macam mana kita nak kenal ra tafkhim, iaitu tebal, bacaan tebal. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama, yang pertama, apabila ra berbaris fathah. Ra berbaris fathah atau dhammah. Okey, contoh. Ini ra berbaris fathah. Contoh, Rabbana la tuzigh qulubana. Baik, ra yang berbaris dhammah
wala anfusahum yansurun. Okey. Itu bacaan yang pertama, iaitu kita nak kenal ra ni dibaca tebal apabila dia berbaris fathah atau dhammah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kenal ra yang bacaan tebal ni, ra tafkhim yang ini. Okey. Ra sakinah asli dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Okey, fathah atau dhammah. Okey, kalau pertama tadi kita tengok huruf ra itu berbaris. Tetapi yang kedua, ra yang sakinah, maksudnya mati. Ra yang mati dan huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Okey, boleh faham kan? Contoh. Ini kita bagi contoh yang pertama ni. Huruf ra sakinah sebelumnya berbaris fathah. Contoh. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Okey, kemudian yang kedua, ra yang mati, ra yang sakinah yang mati dan sebelumnya berbaris dhammah. Contoh. Yaj'al lakum furqana. Okey, itu yang kedua. Kita nak kenal ra tebal, ra tafkhim yang kedua. Baik, seterusnya kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ialah ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah dan selepasnya terdapat huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimah. Okey. Yang tadi, yang kedua kita belajar ra sakinah. Sama juga yang ketiga, ra sakinah. Tetapi yang ini huruf sebelumnya berbaris kasrah. Dan selepas huruf ra sakinah tadi terdapat huruf isti'la. Apakah dia huruf isti'la? Okey. Kita tengok sini. Okey. Ini dia huruf isti'la. Apakah dia huruf isti'la? Ini dia huruf isti'la. Huruf isti'la ialah huruf yang bacaannya ditebalkan, iaitu huruf kha, sad, dad, ta, za, ain, ghin, qaf. Ini adalah huruf isti'la. Okey. Apa huruf dia? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf isti'la. Huruf tersebut boleh dirumuskan seperti berikut. Khussa, daghtin, qiz. Ini nak pendekkan dia. Khussa, daghtin, qiz. Lepas ni harap semua boleh ingatlah. Apakah dia huruf isti'la. Okey. Okey, contoh kita baca. Okey, sebelum ada ra sakinah kat sini, kemudian sebelumnya ada baris kasrah dan selepasnya huruf isti'la. Okay, contoh. Min kulli firqatin. Di sini dia punya ra yang tebal tadi. Okey. Contoh yang kedua. Fi qirtasin. Di sini huruf ra tafkhim tadi.
Okey, saya harap semua boleh faham yang ketiga ni ya. Seterusnya kita sambung yang keempat. Okey, ini jenis yang keempat. Ra sakinah terletak di awal kalimah dan huruf sebelumnya hamzah wasal. Huruf sebelumnya hamzah wasal. Apakah dia hamzah wasal? Hamzah wasal ialah huruf hamzah tambahan, okay, yang dilafazkan ketika dibaca pada permulaan ayat. Huruf ini tidak dilafazkan jika dibaca secara bersambung dengan perkataan sebelumnya. Okey, macam mana hamzah wasal ni? Kita tengok contoh dia. Okey, hamzah wasal, ini contoh hamzah wasal. Okey, baik, contoh dia buat ni macam ni. Ada alif tapi macam tak ada baris tu kan. Okey, ini hamzah wasal. Okey, macam mana nak bacaan dia? Irji'u. Macam tu. Kemudian contoh kedua, di sini hamzah wasal dia pun alif tak ada baris. Wa qala rkabu. Okey, itu contoh untuk ra sakinah sebelumnya ada hamzah wasal. Okey, itu yang keempat. Saya harap semua faham yang keempat ni ya. Baik, kita masuk yang seterusnya, yang kelima. Yang kelima, ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah asli atau kasrah aridah, iaitu kasrah mendatang. Okey, pertama kasrah asli, kedua kasrah aridah, iaitu mendatang. Apa dia kasrah asli dan kasrah aridah? Okey, ini dia. Kasrah asli dan kasrah aridah. Ini kasrah asli ya, iaitu baris kasrah yang asli. Baris kasrah yang asli. Contoh macam ni lah. Maksudnya sebelum dia tu ada sebelum ra ada kasrah asli macam ni kan. Okey, kemudian dia ada dua. Yang kedua ialah kasrah aridah. Apakah dia? Baris bawah yang menggantikan baris sukun. Yang pertama, yang digugurkan kerana pertemuan dua baris sukun. Okey, maksudnya contoh macam ni. Di sini dia ada kasrah, kemudian selepasnya dia ada alif. Alif yang tidak berbaris. Kalau tadi kita panggil apa? Hamzah wasal kan? Macam itulah. Lepas tu dia ada ra sakinah. Okey, kat sini kita boleh tengok contoh dia. Ini kita panggil kasrah aridah. Okey, boleh faham kan? Okey, macam mana cara bacaan? Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma. Okey, yang kedua, illa man irtada. Okey, itu cara bacaan dia. Okey, saya harapkan faham ya yang kelima. Okey, baik, sekarang kita nak masuk yang terakhir, nombor 6, iaitu ra berbaris ra ri ru. Dibaca waqaf. Apa itu waqaf? Iaitu dibaca berhenti. Apabila? Pertama, huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah atau sukun selain huruf ya. Okey, kita boleh tengok contoh yang pertama. Okay, yang ini ya. Maksudnya sebelum ra sebelumnya ada baris fathah atau dhammah. Okey, fathah atau dhammah
atau sukun. Okey. Kemudian kita baca dia waqaf. Dan ra tersebut berbaris ya. Kita baca dia waqaf. Contoh. Inna a'tainakal kautsar. Di sini ya bacaan dia. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Okey, kita waqafkan ra tersebut. Kita hentikan dia, kita berhenti. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua. Huruf sebelumnya alif sakinah atau waw sakinah. Alif sakinah atau waw sakinah. Okay, ini contoh dia. Alif atau waw sakinah sebelum ra tadi kan. Okey, maksudnya kita tengok contoh kat sini. Ini alif sakinah ataupun waw sakinah. Macam mana cara bacaan dia? Saya ambil kat hujung Minan nar. Macam tu. Turja'ul umur. Okey. Yang ketiga. Huruf sebelumnya sakinah yang didahului huruf berbaris fathah atau dhammah. Okey, huruf berbaris fathah atau dhammah. Okey, contoh di sini ra di hujung, sebelum tu ada huruf yang sakinah dan sebelum tu ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contoh, kita tengok dekat sini. Ini ada ra yang berbaris tapi kita akan waqafkan dia. Sebelum itu ada huruf yang mati, yang sakinah, dan sebelum itu ada huruf yang berbaris fathah. Okey. Cara bacaan dia kita ambil sikit Kal qasr. Macam tu bacaan dia. Okay, yang ini bersama. Ra berbaris. Sebelumnya ada huruf yang mati. Dan sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Macam mana cara bacaan dia? Lafi khusr. Kita baca ra tu tebal. Itu cara bacaan yang keenam ini. Baik, saya harap kamu faham semuanya untuk nota penerangan untuk tajuk hari ini. Jadi kita ingat balik tadi hari ini saya ceritakan ataupun saya bentangkan tentang bacaan ra. Bacaan ra ada dua tadi kan, tafkhim dan tarqiq. Okey. Ini tadi cara bacaan ra ada dua. Tafkhim dan tarqiq. Jadi hari ini saya dah terangkan tentang tafkhim sahaja dulu, iaitu kita ada 6 jenis tadi ra bahagian tafkhim. Jadi insya-Allah untuk akan datang saya akan terangkan pula tentang ra tarqiq. Okey. Baik, untuk itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Latihan saya akan bagi nanti dalam grup nanti Okey, itu sahaja untuk video saya hari ini. Harap semua faham. Kalau ada pertanyaan boleh PM saya terus Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.